Fitnah, adakah pimpinan PAS serik? Ingatkah anda tentang kenyataan fitnah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa antaranya Anwar mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Kenyataan itu dibuat dengan berniat jahat bertujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadap Anwar dan Pakatan Harapan semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November tahun lalu. Mahkamah semalam melarang Muhammad Sanusi mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan tentang Anwar di media sosial, laman web dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan PMX terhadapnya diputuskan mahkamah. Perintah injuksi itu bagi menghalang defendant iaitu Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff iaitu Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial defendant, laman web dan mana-mana platform lain sehingga pelupusan kes saman, kata Datuk SN Nair kepada pemberita. Anwar sebelum ini memohon perintah injuksi itu dalam kes saman difailkannya terhadap Muhammad Sanusi ketika berucap dalam satu kempen pilihan raya jelajah PN Best Tambun tahun lalu. Sanusi dalam kenyataan pembelaannya berkata bahawa beliau tidak mempunyai apa-apa niat dan memfitnah Anwar, sebaliknya mengkritik ahli Parlimen Tambun itu bagi tujuan kempen PRU15. Manakala Mahkamah Tinggi Georgetown semalam mengarahkan ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau 11 Januari 2024 dalam kes saman yang dikemukakan 3 pimpinan DAP terhadapnya. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng, bapanya Tan Sri Lim Kit Siang serta ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Suh Sim selaku plaintiff pada 27 November lalu berhubung ucapan Siti Mastura dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil Kemaman. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili ketiga-tiga pemimpin berkata mahkamah turut mengarahkan plaintiff memfailkan jawapan kepada pembelaan itu sebelum atau pada 26 Januari 2024 manakala turut menetapkan 9 Februari 2024 untuk pengurusan kes selanjutnya. Menerusi pernyataan tuntutan, ketiga-tiga plaintiff mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Ong Boon Hua yang dikenali sebagai Chimpeng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Mereka mendakwa ketika ceramah pada 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff iaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Ketiga-tiga ahli politik itu menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chimpeng. Tindakan defendant jelas sekali didorongi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant menurut ketiga-tiga plaintiff dalam pernyataan tuntutan. Oleh itu mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injuksi untuk menghalang defendant yang terus menerbitkan kenyataan sama. Tanpa mendahului mahkamah, jauh sekali campur tangan dengan urusan menegak keadilan yang didaulatkan di negara ini. Kita sebagai rakyat cuma merasa kecewa dan terkilan kenapa politik di Malaysia perlu dihiasi dengan agenda fitnah dan tomahan sebegini. Sedar atau tidak, diakui atau dinafi, PAS merupakan parti politik paling banyak membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah. Begitu banyak permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan dan fitnah kepada musuh politik mereka dan ia kini menjadi budaya. Antaranya permohonan maaf oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria kepada Anwar kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Manakala pada 22 Jun lalu, adun kubu gajah Ustaz Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai pengerusi Felda.
25 Jun lalu, akhbar Harakah Daily pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan, senarai fitnah PAS 7 hari 7 malam pun tidak akan habis. Sebagai sebab parti Islam, PAS yang kononnya mendakwa mereka sebagai parti Islam sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Malah tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Paling menyakitkan, kesemua kes fitnah melibatkan pimpinan parti yang mewajahkan mereka dengan nama Islam. Kenapa Islam perlu diracun dan ditubah dengan perlakuan sebegini demi kononnya untuk membela agama, demi generasi masa depan? Hentikan politik fitnah.